Asal cerita di negeri Melaka, seorang bendahara taat dan setia, menjunjung duli pantang derhaka, termasyhur sudah di serata benua. Bendahara Tun Perak empunya nama, berkhidmat di bawah 4 raja. Gelaran Bendahara Paduka Raja menjadi penasihat Kesultanan Melaka. Anak anda kepada Tun Perpatih Serdang pernah menjadi penghulu kelang. Bijak dan pintar disanjung disayang, menjadi teladan sehingga sekarang. Penghulu bendahari jawatan seketika sebelum dilantik menjadi bendahara. 1498 meninggal dunia, meninggalkan kita dengan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Suaidah untuk pengisian mata pelajaran sejarah tahun 4, Unit 10, Tun Perak, Bendahara Terbilang. Cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks mata pelajaran sejarah tahun 4, Unit 10, Tun Perak, Bendahara Terbilang. Murid-murid boleh merujuk muka surat 138 hingga 153. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengetahui riwayat hidup Tun Perak, menganalisis peranan Tun Perak sebagai bendahara Melaka dan akhir sekali murid dapat menghuraikan kebijaksanaan Tun Perak sebagai seorang bendahara Melaka. Tanpa melengahkan masa, mari kita lihat riwayat hidup Tun Perak. Nama sebenar beliau ialah Tun Perak. Bapanya merupakan seorang pembesar Melaka iaitu Bendahara Sri Wak Raja Perpatih Serdang. Tun Perak mempunyai 2 orang adik-beradik. Yang pertama kekandanya iaitu kakaknya yang bernama Tun Tudul. Manakala yang kedua iaitu adindanya atau adik lelakinya yang bernama Tun Perpatih Putih. Tun Perak pernah menyandang 3 jawatan sepanjang perkhidmatannya, iaitu yang pertama penghulu Kelang, yang kedua penghulu Bendahari Melaka dan yang ketiga Bendahara Melaka. Tun Perak telah berkhidmat di bawah pemerintahan 4 orang sultan, iaitu yang pertama Sultan Muzaffar Shah, yang kedua Sultan Mansur Shah, yang ketiga Sultan Alauddin Yayat Shah dan yang keempat Sultan Mahmud Shah. Tun Perak merupakan bendahara Melaka yang kelima yang termasyhur antara semua bendahara Melaka. Tun Perak telah dilantik sebagai bendahara yang bergelar Paduka Raja pada tahun 1456 oleh Sultan Muzaffar Shah. Seorang bendahara Paduka Raja ketika pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka adalah setanding dengan jawatan Perdana Menteri kini. Tun Perak telah meninggal dunia ketika pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Tun Perak sebagai seorang bendahara yang terbilang telah memainkan beberapa peranan yang penting demi kemajuan dan pembangunan Kesultanan Melayu Melaka. Peranan Tun Perak yang pertama ialah sebagai ketua pembesar. Sebagai seorang ketua pembesar, Tun Perak bertanggungjawab menjalankan tugas Sultan apabila Sultan gering atau sakit atau Sultan keluar negara. Selain itu, Tun Perak juga menjalankan tugas-tugas pentadbiran selain memastikan pelaksanaan
undang-undang negeri Melaka yang telah digubal dipatuhi. Peranan Tun Perak yang kedua ialah sebagai seorang penasihat Sultan. Tun Perak berperanan menasihati Sultan dalam segala hal ehwal pentadbiran, termasuklah menasihati Sultan agar memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam. Peranan Tun Perak yang ketiga ialah sebagai seorang ketua diplomat. Sebagai seorang ketua diplomat, Tun Perak bertanggungjawab menguruskan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti China dan Siam. Selain itu, Tun Perak juga bertanggungjawab menyambut kedatangan utusan dari luar negara seperti Pasai dan China. Tun Perak juga bertanggungjawab menghantar rombongan persahabatan ke Siam agar hubungan diplomatik antara kedua-dua negara ini terjalin dengan baik. Peranan Tun Perak yang keempat ialah seorang panglima tentera. Sebagai seorang panglima tentera, Tun Perak bertanggungjawab membantu Sultan Mansur Shah meluaskan empayar sehingga dapat menakluk negeri-negeri di pantai Selat Melaka seperti Rokan, Siam, Kampar dan Indragiri di Pulau Sumatera seperti Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu dan Perak. Sebagai seorang panglima tentera juga, Tun Perak telah berjaya mengalahkan Pahang yang ketika itu berada di bawah penguasaan Siam. Selain itu, kebijaksanaan Tun Perak sebagai seorang panglima tentera juga telah berjaya membantu Sultan Pasai yang ketika itu menghadapi perang saudara. Seterusnya, mari kita lihat bukti kebijaksanaan Tun Perak. Dalam sistem pentadbiran, Tun Perak telah berjaya mewujudkan kerjasama yang erat antara Sultan dan pembesar. Kerjasama ini berjaya meluaskan empayar Melaka meliputi Tanah Melayu, pantai timur Sumatera dan Kepulauan Riau Ringgi. Dalam bidang pertahanan pula, Tun Perak telah membuktikan kebijaksanaannya apabila ketika tentera Siam ingin menyerang kota Melaka. Pada ketika ini, Tun Perak telah mengarahkan tentera Melaka supaya memasang jamung pada setiap pokok bakau di sepanjang pantai. Dengan kebijaksanaan Tun Perak ini menyebabkan tentera Siam membatalkan hasrat untuk menyerang Melaka kerana menyangka ramai tentera Melaka telah bersiap sedia di sepanjang pantai tersebut. Dalam bidang diplomatik pula, Tun Perak telah berjaya mengekalkan keamanan dan menjamin keselamatan Melaka daripada ancaman luar. Tun Perak telah menggunakan kebijaksanaannya dengan menulis surat kepada Raja Siam untuk menjalinkan persahabatan dan hasrat itu telah disambut baik oleh kerajaan Siam. Dalam bidang pentadbiran agama Islam pula, Tun Perak terkenal sebagai seorang yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Tun Perak telah menggalakkan ulama datang ke Melaka untuk menasihati Sultan agar memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam. Seterusnya, dalam mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka, Tun Perak telah menggunakan kebijaksanaannya dengan melarang pengikut menuntut bela atas kematian anaknya iaitu Tun Besar yang telah dibunuh oleh Raja Muhammad dalam peristiwa Destar Raja Muhammad jatuh terkena bola raga yang disepak oleh Tun Besar. Kebijaksanaan pemimpin keluarga mampu membentuk masyarakat yang gemilang. Kebijaksanaan dalam pentadbiran menjamin kemakmuran sejagat. Kemakmuran yang dikecapi akan membawa kemajuan kepada negara. Diharap perkongsian saya pada kali ini memberi manfaat kepada anda semua.
Mohon maaf di atas segala kesilapan dalam tutur bicara. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.